Salam sejahtera, anda menonton cerita di Sobat Berita. Sebelum kita memberi tumpuan kepada apa yang menjadi bahan berita ataupun menjadi cakap-cakap sepanjang hari ini, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak tunjukkan kepada anda jika ada yang terlepas untuk mengikuti perkembangan semasa khususnya terkait dengan COVID-19. Angka yang anda saksikan itu adalah angka untuk hari ini positif COVID-19. Benar angkanya 22,133 kes baharu, tetapi dalam mana kita melihat kepada jumlah secara kumulatif untuk hari ini, kita melihat kepada peratusan kes untuk kategori 1 dan juga kategori 2. Secara peratusannya ialah 99.34%. Baik, saya bacakan sedikit laporan media ataupun artikel berkaitan dengan angka kes baharu ini, iaitu sebanyak 22,133 kes baharu COVID-19 dilaporkan pada Selasa, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 3,83,683 kes. Dan kalau diikutkan daripada pecahan-pecahan mengikut kategori 1 hinggalah kategori 5 yang anda boleh saksikan pada ketika ini, daripada kes yang harian yang dilaporkan pada 15 Februari 2022, 146 kes ataupun 0.66% pada kategori 3, 4 dan 5, manakala selebihnya iaitu 21,987 kes adalah bagi kategori 1 dan juga kategori 2 ataupun pecahannya 99.34%. Dan kalau diikutkan melihat kepada secara peratusan dan juga perkongsian diciapan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Abdullah, itu adalah pecahan kalau nak dibandingkan antara kategori 1, 2, 3, 4, 5 sama ada daripada segi jumlahnya ataupun daripada segi ataupun secara keseluruhan secara peratusnya. Dan difahamkan dan juga dimaklumkan, KKM melaporkan 24 kematian baru akibat jangkitan COVID-19 setakat tengah malam tadi. Untuk artikel lanjut anda boleh terus ke astroawni.com, ada pautan khas kami sediakan khususnya melihat kepada perkembangan semasa COVID-19. Angka hari ini sekali lagi 22,133 kes baru. Baik, untuk hari ini cerita di sebalik berita, saya nak membawakan perhatian anda untuk melihat kepada tumpuan khususnya di Bumi Kenyalang untuk hari kedua sidang Dewan Undangan Negeri yang mana melihat kepada pembentangan untuk pindaan Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022, kerana apa yang terkini ataupun maklumat yang terbaru yang kami peroleh, yang mana majoriti 2/3 ahli Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak pada hari ini mengundi untuk menyokong pindaan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak kurungan pindaan 2022. RUU ni antara lain melihat kepada menukar terma Ketua Menteri kepada Premier. Dan kalau diikutkan pada sesi undian pada kali kedua, 67 adun menyokong sementara 6 memilih untuk tidak memberi sokongan, dan keputusan undian disahkan oleh Speaker DUN Sarawak Tan Sri Muhammad Asfiah Awang Nasar. Jadi kalau boleh saya nak terus bersama dengan rakan-rakan yang membuat liputan sepanjang hari ini bagi sidang hari kedua sidang DUN Sarawak. Saya nak bersama dengan Nuzuluddin Abdul Razak. Assalamualaikum Nuzul. Waalaikumsalam. Nuzul, mungkin boleh dikongsikan perjalanan secara rangkumkanlah perjalanan hari kedua bagi sidang DUN Sarawak. Kita tahu hari ini tumpuannya sudah tentu untuk melihat kepada RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022, antara lain melihat kepada penukaran ataupun pindaan untuk melihat pada terma Ketua Menteri kepada Premier. Tetapi secara keseluruhannya kalau boleh dikongsikan perjalanan kalau dibandingkan dengan hari pertama dan juga hari kedua, perjalanan sidang DUN untuk hari kedua ini bagaimana? Baiklah, untuk sebelum saya memulakan ini, saya sekarang berada di Dewan Undangan Negeri dan baru sahaja sebenarnya selesai sekitar jam 5 petang lalu persidangan mesyuarat pertama, penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 baru sahaja selesai. Di sini kalau kita boleh lihat laluan utama di mana ahli-ahli yang berhormat semuanya 82 ahli Dewan Undangan Negeri akan lalu keluar selepas selesainya persidangan Dewan Undangan Negeri hari ini. Dan persidangan ini berlangsung selama 3 hari sebenarnya, bermula 14 sehingga 16 Februari 2021 esok, dan kemuncaknya hari ini sebenarnya tumpuan diberikan kepada yang berhormat Menteri Pelancongan dan
Seni Kreatif dan Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga membentangkan mengenai rang undang-undang ataupun RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022. Ini adalah susulan kepada setelah Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan kepada rang undang-undang RUU Perlembagaan Perlembagaan Persekutuan 2022 yang memberi khusus hak kepada negeri Sarawak untuk kembali dalam menyemarai semangat Perjanjian Malaysia 1963 yang ketika itu menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah dan juga Sarawak. Dan tumpuan hari ini setelah 2 hari semalam bacaan kali pertama daripada Yang Berhormat Dato' Abdul Karim, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini meluluskan RUU Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 ini setelah mendapat sokongan 2/3 ataupun 67 daripada ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak. Daripada 67 itu, 6 ahli Dewan Biasa telah menolak kesemuanya daripada blok Parti Pembangkang. Dan juga sokongan diberikan kepada usul yang dibentangkan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ini merangkumkan beberapa perkara. Antaranya melibatkan perkara 6/3 Perlembagaan Negeri Sarawak menggantikan terma Ketua Menteri kepada Premier. Ketua Menteri juga dilantik berdasarkan artikel ini dan juga turut dipinda di bawah RUU ini adalah perkara 7A bagi menggantikan jawatan Menteri Muda kepada Timbalan Menteri. Pindaan yang melibatkan Akta ataupun RUU Perlembagaan Pindaan 2022 melibatkan Akta A1642 yang telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong pada 11 Februari lalu ini merangkumi pindaan perkara 1/2, 161A -6 dan -7 Perlembagaan Persekutuan. Seperti yang saya katakan tadi, selaras dengan semangat asal Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di mana Sarawak bersetuju untuk membentuk Malaysia antara Persekutuan Malaya dan Sabah. Bagaimanapun RUU ini akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Tauhid Mahmud sebelum ianya diwartakan. Dan untuk 3 hari persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ini kita memberikan tumpuan bukan sahaja kepada pembentangan RUU ini, yang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak yang baru sahaja diluluskan Dewan Undangan Negeri. Kita juga melihat kepada bagaimana pembentangan Supplementary Supply Bill 2022 oleh Timbalan Ketua Menteri, Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru, Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Ahmad Douglas Umbah. Dan baru sahaja selesai tadi pembentangan RUU Interpretasi Pindaan 2022 oleh Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan dan Ahli Dewan Undangan Negeri Samariang Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Dan esok penutupnya kita akan bersama daripada pagi sehingga pukul 5 petang untuk mendengar 2 lagi pembentangan rang undang-undang melibatkan Lembaga Pembangunan Sagu dan Nipah 2022 dan juga pembentangan RUU Lembaga Industri Getah Sarawak. Nuzul, sebelum kita nak teruskan perkongsian yang Nuzul kongsikan sebentar tadi, begitu teliti dan juga begitu tertib perkongsian dikongsikan secara keseluruhannya perjalanan untuk hari kedua sidang DUN Sarawak. Mungkin pada waktu ini, semalam dikongsikan oleh Nuzul dan juga rakan-rakan lain yang mana melihat kepada 3 ADUN Sarawak di kuarantin dan tidak hadir bagi upacara ataupun majlis angkat sumpah. Mungkin pada hari kedua ini ada perkembangan lain untuk melihat kepada SOP dan juga melihat kepada ada laporan lain ataupun berita ataupun perkembangan semasa khususnya melihat kepada COVID-19, Nuzul? Melihat kepada perkembangan COVID-19 di negeri Sarawak sendiri, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak pastinya akan bertindak dengan lebih teliti dibantu oleh KKM dan juga JKNS bagi memastikan setiap kali persidangan termasuk individu yang datang terlibat secara langsung dalam persidangan mesyuarat pertama, penggal pertama Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 ini berada dalam situasi ataupun SOP yang cukup ketat dan cukup teliti, kerana kita tahu pada semalam hari pertama sahaja persidangan ada 3 sehingga hari ini sebenarnya 3 orang ahli Dewan Undangan Negeri tidak dapat hadir kerana sedang menjalani kuarantin kendiri kerana mereka dikhabarkan telah menjadi kontak rapat kepada kes COVID-19. Dan apa yang berlaku pagi tadi sehingga petang ini, setiap individu yang tiba di Dewan Undangan Negeri ini khasnya petugas media perlu melaksanakan ujian kendiri RTK antigen yang disediakan oleh pegawai kesihatan yang bertugas bagi memastikan setiap daripada individu yang masuk keluar ke kawasan ini, tidak kiralah siapa petugas di kafe ini, mereka juga perlu melakukan ujian seringan
perundingan bagi memastikan kawalan ataupun penularan wabak COVID-19 tidak berlaku semasa persidangan ini. Dan kita dapat pastikan sebenarnya setiap SOP bukan sahaja untuk melibatkan individu yang masuk, tetapi di dalam Dewan Persidangan itu sendiri 82 Dewan Undangan Negeri berada dalam satu dewan. Sebelum ini dipersoalkan adakah perkara itu merangkumi ataupun memenuhi kriteria SOP COVID-19. Kalau kita masuk ke Dewan Persidangan itu, kawasan itu sangat luas sebenarnya, dan ada dewan-dewan yang lain yang boleh menempatkan lebih daripada 100 orang yang ahli berhormat. Maka ini sudah dipastikan oleh Jawatan Kuasa Urusan Bencana Negeri Sarawak supaya persidangan kali ini dilaksanakan dengan cukup teliti dan juga mematuhi SOP COVID-19. Nuzul, mungkin yang terakhir sekali dalam 1 ataupun 2 minit akhir ini, kongsikan untuk jangkaan untuk perjalanan hari terakhir esok hari ketiga sidang DUN Sarawak. Adakah akan boleh ditamatkan lebih awal berbanding pada hari ini, ataupun serancak mana ataupun semeriah mana perjalanan untuk hari esok? Jangkaan daripada Nuzul sendiri. Jangkaan, kalau kami melihatkan hari ini sahaja, tumpuan kita berikan kepada ROU Perlembagaan Negeri Sarawak yang dibentangkan oleh Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah tadi mendapat sambutan daripada blok parti pembangkang di mana mereka mempersoalkan sebenarnya mengapa terma Ketua Menteri Sarawak ini perlu ditukarkan kepada Premier dan apa sebenarnya signifikan kepada rakyat negeri Sarawak. Ini antara yang dipersoalkan oleh barisan-barisan blok pembangkang 6 orang kesemuanya, dan perkara ini pastinya akan diberikan tumpuan yang terperinci oleh kerajaan negeri selepas daripada persidangan Dewan Negeri ini. Dan esok hari kita ada 2 RUU melibatkan lembaga sagu dan nipah dan juga pembangunan industri getah di Sarawak ini. Pastinya ini akan mendapat sambutan yang biasa daripada semua ahli Dewan Undangan Negeri kerana ini melibatkan ekonomi dan pembangunan negeri Sarawak. Dan hari ini sahaja kalau kita bercakap mengenai tidak menyokong suara-suara itu, 6 orang kesemuanya daripada barisan blok pembangkang, mereka mempersoalkan apa antara signifikan kenapa tidak difokuskan terus kepada bagaimana usaha kerajaan negeri Sarawak khasnya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang dicatatkan dalam Perjanjian Malaysia 1963, antaranya dalam industri minyak dan gas dan juga ekonomi sumber asli di negeri ini. Namun kita akan terus bersama dengan apa lagi perkembangan yang boleh dijanjikan oleh kerajaan negeri Sarawak hasil daripada persidangan Dewan Undangan Negeri kali ini, supaya rakyat di negeri Sarawak 2.8 juta kesemuanya tahu apa perancangan yang akan dilaksanakan kepada rakyat dalam tempoh 5 tahun akan datang ataupun dalam satu penggal sebelum pilihan raya negeri ke-13 dilaksanakan. Okey, baik. Terima kasih Nuzul atas perkongsian untuk melihat kepada perjalanan hari kedua sidang DUN Sarawak dan khususnya melihat kepada perkembangan semasa, iaitu pindaan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Sarawak kurungan pindaan 2022 yang diluluskan, yang mana antara lain menukar terma Ketua Menteri kepada Premier. Dan untuk anda mungkin terlepas berkaitan dengan laporan berita ini, anda boleh terus ke extraordinary.com. Saya tunjukkan kepada anda, ini adalah artikel berkaitan dengan perkongsian dikongsikan oleh Nuzul, iaitu DUN Sarawak luluskan RUU untuk menggantikan Ketua Menteri kepada Premier. Baik, cerita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.